Beliau merupakan cikgu yang banyak membantu JPN Kelantan dan cikgu-cikgu sekolah sekitar Kota Baru dan juga khususnya tetapi amnya seluruh Malaysia membantu anak-anak pelajar dan juga guru-guru dalam meningkatkan prestasi dalam subjek fizik. Kita amat bertuah pada malam ini kerana dapat peluang untuk berkongsi ilmu dengan beliau. Jadi tanpa membuang masa pada malam ini, seperti mana yang kita telah war-warkan dalam banner, kita akan bincangkan berkenaan dengan sedikit sebanyak berkenaan dengan format fizik KSSM dan juga beberapa skill ataupun teknik. Tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Cikgu Amri untuk meneruskan perkongsian ilmu kita pada malam ini. Dipersilakan Cikgu Amri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam pada semua pelajar. Okey, alhamdulillah. Okey, malam ni dapatlah kita share ilmu sedikit sebanyak tentang gambaran apakah soalan yang bakal kita hadapi pada SPM 2021 khususnya, dan kalau ada pelajar-pelajar daripada tingkatan 4, sekurang-kurangnya kamu semua akan dapat sedikit gambaran apakah bentuk soalan, sebab saya percaya ramai daripada kita belum dapat ataupun belum sempat untuk menduduki peperiksaan secara penuh, sebab tahun ni kita baru sempat sekolah sebulan sahaja, manakala pada tahun lepas kita belum lagi mendapat apa-apa info tentang format peperiksaan SPM yang akan bermula dengan format baru pada tahun ini, iaitu dengan menggunakan sukatan baharu iaitu Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM mulai SPM 2021. Okey, jadi insya-Allah malam ni kita akan berbincang sedikit sebanyak untuk memberikan gambaran. Walaupun bagaimanapun semua kena tahu bahawa apa yang cikgu sampaikan malam ni tidak semestinya adalah 100% apa yang akan berlaku dalam SPM 2021 nanti, sebab soalan SPM belum keluar lagi, sebab semua orang pun tak pernah tengok lagi soalan SPM 2021. Tetapi sekurang-kurangnya sedikit sebanyak kita akan memperolehi gambaran dan bolehlah membuat sedikit persediaan ataupun membuat persediaan yang secukupnya untuk kita menghadapi peperiksaan SPM 2021 nanti, insya-Allah. Okey, so dengan itu saya rasa baiklah kita terus sahaja ke perkongsian skrin. Okey, boleh tak bantu untuk benarkan share screen? Ya, Cikgu Yi. Okey. Tak boleh dia kata host disable. Macam mana? Sekejap ya. Apa khabar semua? Dah makan ke? Okey, dah makan. Okey, kita mute dulu suara anak-anak pelajar Cikgu Amri. Baik. Tak apa, dengar je. Soalan tu jawab dalam hati. boleh. Ada yang dah makan, ada yang belum. Okey. Nampak ada yang respon dalam chat Sekejap lagi azan isyak ni sekejap lagi, tapi tak apa, kita teruskan saja nanti. Boleh dah ke? Cikgu Yi, terah share screen. Boleh je rasanya terah share screen. Tak boleh. Dia kata Host disable participant screen sharing. Sekali lagi. Baik. Boleh. Cikgu Akmal, kejap saya try lagi Boleh. Okey, bolehlah Cikgu Akmal. Terima kasih banyak Cikgu Akmal. Kejap ya Cikgu Yi, untuk sebab saya allow all participant, jadi minta orang lain janganlah macam bertindih, biar penceramah je yang share screen. Baik. Lepas tu satu lagi untuk ruangan chat, minta jangan chat
yang macam bukan-bukan sikit sebab nanti tak fokus pada apa yang hendak disampaikan oleh penceramah. Kalau tidak saya kena tutup ruangan chat. Jadi nanti tak ada platform dah lah, awak tak boleh chat, tak boleh juga chat. Okey? Jadi kita stop dulu, kita fokus kepada penceramah nak ayat dah. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak Cikgu Akmal. Okey, Cikgu Khairi saya mulakan Cikgu Khairi Okey, boleh. Okey, baik. Okey. So, saya akan share bahan kita pada malam ni. Okey. Boleh nampak Cikgu Khairi? Boleh nampak? Okey, boleh, terbaik. Okey, baik. Oh, azan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillah. Alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardh ala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, boleh nampak Cikgu Khairi Kenapa ada terconteng-conteng ni Cikgu Khairi? Ni ada yang dah start menconteng lah tu. Okey. Saya kejap dah. Kalau ada yang conteng Windows F ni, saya terpaksa block ataupun remove anda dah. Sebabnya butang disallow allocation ni tak ada di sini. Jadi saya minta nama Firdaus F rasanya. Dia banyak chatting tadi. Jadi saya terpaksa block anda. Jadi saya minta tolong jangan mengganggu. Okey, Firdaus SF, diet juga yang banyak sangat berkata-kata ni. Jadi saya minta sebelum saya block anda, jangan tolong bagi kerjasama. Okey. Oh, dia macam tu Okey. Okey, baik. Pertama sekali kita nak fokus kepada apa yang kita akan bincangkan pada malam ni adalah format baharu SPM Fizik KSSM yang akan kita gunakan, yang akan bermula hanya pada SPM 2021 pada tahun ini insya-Allah tetapi seperti yang telah war-warkan dan telah dimaklumkan oleh Menteri Kanan Pendidikan kita, bahawa SPM 2021 kita akan mengalami 2 fasa, iaitu fasa pertama bagi subjek-subjek lisan dan juga amali sains. Amali sains ni termasuklah bagi subjek fizik kita ni. Kita akan peksa dahulu peksa amali sains iaitu kertas 3 fizik kertas 3 pada bulan Februari 2022 dan kita akan ikuti sebulan kemudian kita akan menduduki peperiksaan bertulis bagi kertas fizik 1 dan kertas fizik 2. Semua pelajar rasanya dah maklum dengan pengumuman ini. So itu gambaran yang akan berlaku pada tahun hadapan untuk SPM 2021. Kira-kiranya kita ada lebih kurang 8 bulan 8 bulan. Kalau ni bulan 6, ujung bulan 6 dah. So kita ada 7 bulan untuk peperiksaan amali dan 6 bulan sebelum peperiksaan bertulis. Jadi masa dia agak kritikal. Seharap kita menggunakan ruang dan masa yang ada, walaupun ramai kata kita disadvantages, tapi saya percaya dalam apa juga keadaan kita harus bersedia menghadapinya. Alhamdulillah telah terbukti dengan batch SPM 2020 dalam kekangan masa dan keupayaan keputusan peperiksaan SPM 2020 masih lagi kita capai dengan satu keputusan yang agak baik dan bolehlah dibanggakan. So untuk batch kita pada tahun ni SPM 2021 pun insya-Allah tidak kurang hebatnya insya-Allah keputusannya. Kita cuba memaksimumkan segala daya usaha kita untuk mencapai sesuatu walaupun ada pelbagai kekangan. Baik. Untuk makluman semua, bagi yang dah tahu, anggaplah ni sebagai satu kita panggil ulangan ataupun satu penegasan bahawa kertas fizik kita
terdiri daripada 3 kertas. Okey, kalau istilah lembaga peperiksaan kita gunakan perkataan instrumen. Instrumen ni maksudnya kamu akan diuji dengan 3 kertas, iaitu kertas 1 yang kita biasa pelajar-pelajar, anak-anak pelajar panggil kertas objektif. Kertas objektif iaitu kod dia 4531, dan seterusnya kita ada kertas 2 yang pelajar panggil sebagai kertas subjektif. Okey, kertas 2 4531/2, dan mulai tahun ini kamu adalah batch yang pertama akan menduduki kertas amali yang telah dinyatakan tadi, akan berlangsung pada bulan Februari. Kita semua akan menduduki peperiksaan ni pada bulan Februari 2022. Okey, so kita akan menduduki peperiksaan ni, kertas 3. Okey, nanti kita akan tengok. Okey, yang bahagian pertama sekali kita akan tengok adalah bahagian kertas 1 ni. Apakah bentuk soalan kertas 1? Sebab untuk makluman semua, kita ada sedikit perubahan. Okey, yang pertama, apakah soalan yang akan disoal? Apakah bentuk soalan objektifnya? Okey, pada mulai tahun ini SPM 2021, kita akan ataupun kamu akan menghadapi ataupun mempunyai 2 bentuk soalan objektif. Okey, yang kita panggil sebagai aneka pilihan dan juga aneka gabungan. Okey, cikgu akan highlight nanti apakah yang dimaksudkan dengan aneka pilihan dan aneka gabungan. Okey, terutama sekali bahagian aneka gabungan ni adalah konstruk yang terbaru. Okey, kita tak akan jumpa soalan ni jika kita cari bentuk soalan ni dalam kertas SPM yang terdahulu. Okey, kita hanya akan jumpa dia dalam kertas-kertas soalan terkini, ataupun ini adalah format baharu SPM 2021. Nanti kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan aneka gabungan. Okey, satu lagi perubahan yang ketara antara soalan SPM pada tahun ini dengan soalan SPM sebelumnya adalah kertas soalan baharu ini akan terdiri daripada 40 soalan. Okey, untuk pengetahuan semua, bagi ke 3 kertas. 3 kertas. 3 kertas iaitu apa dia? Biologi, fizik dan kimia. Kita akan pakai ketiga-tiga format yang sama. Okey, format yang sama. Okey, so malam ni kalau siapa yang belum pernah dengar penataran bagi kertas peperiksaan KSSM 2021, so dapat gambaran bahawa soalan objektif kita adalah 40 mulai SPM 2021 ni. Okey, kita ada 40 soalan. Kalau soalan lama, soalan KBS. Assalamualaikum. Cikgu Amri, sorry ganggu. Cikgu Ruziah ni. Cikgu Amri boleh tak berhenti dulu share screen. Saya nak disable dia punya annotation. Okey, kejap. Okey, kejap ya. Okay. Sekejap ya. Cikgu Akmal ada tak? Ma? Cikgu Akmal? Sekejap. So saya guna ikut phone ni. Sekejap. Annotation macam mana, cikgu? Gini, tak apa. Cikgu, masa cikgu share tu, masa cikgu Amri share screen, kan? Nanti dia ada satu untuk pen apa semua tu kan? Nanti cikgu Amri tekan more, dekat more tu nanti ada disable annotation. Oh, okey. Cikgu Amri tolong buat boleh? Okey, boleh saya try. Saya buka try. phone, ikut phone tak boleh nak disable. Okay, boleh? Try. Okey, try. Thank you.
Okey. Kat mana nak disable annotation ni? Dekat annotate tu Cikgu Amri. Dekat annotate boleh? Dekat annotate ni? Okey, dekat annotate. Tak ada. Oh, tak ada. Ni annotate bagi PDF saya, bukan annotate. Oh, tak, dekat Zoom ni ada, dia ada satu. Dia Dekat macam mana kecil dia je. Dia duduk kat mana Tak ada ya? Masa share screen tu. Ni disable. Okey. Dah, Okey, boleh. dah buang Okey, dah. saya try. Dah tak ada dah ikon yang tulis. Okey, terima Baik. kasih Cikgu Amri. Baik, okey, baik. Terima kasih. Okey, sama-sama. Tak biasa pakai Zoom. Tak apa. Okey, baik. Kita sambung pelajar-pelajar semua. Okey. Baik. Okey. So, sekarang kita nak bagi perhatian kepada bilangan soalan untuk KSSM 2021 ni kita akan hadapi bilangan soalan bagi kertas 1 adalah 40 soalan dengan 40 markah. Okey, dia sebenarnya kalau pelajar nak tahu sebelum ni kita ada KBSM. So soalan lama adalah 50. Okey, kenapa kita kena highlightkan soalan lama ni? Sebab kerana soalan-soalan SPM yang anak-anak pelajar nak gunakan untuk ulang kaji, kan? Nak guna untuk ulang kaji, sebenarnya masih boleh. Boleh guna untuk ulang kaji. Cuma anak-anak pelajar tidak akan jumpa soalan aneka gabungan ini. Sebab soalan aneka gabungan ni hanya akan ada pada SPM 2021. Jadi macam mana kita nak buat ulang kaji untuk ataupun kita nak membiasakan diri dengan soalan aneka gabungan. Jadi cadangan carilah buku-buku soalan ataupun buku latihan yang anak-anak pelajar akan jumpa soalan yang berbentuk aneka gabungan ni. Walaupun dia tak banyak, okey, untuk pengetahuan soalan aneka gabungan ni mungkin akan keluar dalam soalan di antara 1 hingga 3 soalan sahaja. Maksudnya dia adalah satu bentuk soalan baru, tapi kalau kita tak biasa, tiga markah ni adalah mahal. 3 markah ni adalah penting. Kenapa? Lepas ni kita akan tengok. Macam mana kita nak skor A+. Kita kena dapat gambaran apakah skor yang kita kena dapatkan untuk mendapatkan keputusan. Berapa markah dia? Skor markah untuk dapatkan grade A+. Berapa markah dia? Kita akan cuba dapatkan gambaran. Okey? So, saya rasa konstruk dia pelajar-pelajar saya tak perlu huraikan dengan detail. Maksudnya, soalan akan tanya daripada segi mengingat, memahami, mengaplikasikan konsep dan serta membuat sedikit analisis sebelum memilih jawapan. Okey, so kita ada 4 level taksonomi Bloom ataupun 4 level kognitif, pemikiran ataupun pemahaman. Dan soalan ni walaupun 40 soalan, pelajar masih lagi diberi masa selama 1 jam 15 minit. Okey, sama seperti KBSM sebelum ni. So tak ada perubahan daripada segi masa, tetapi ada pengurangan pada jumlah soalan bagi kertas 1. Okey, seterusnya bagi kertas 2. Bagi kertas 2 pula, okey, macam biasa kita tadi saya dah sebut kita ada soalan struktur, okey, soalan esei. Pelajar selalu panggil soalan esei di bahagian B dan bahagian C. So bahagian esei ni akan ditanya dengan soalan respon terhad dan juga respon terbuka. Okey? Okey. Jumlah soalan bagi soalan struktur tidak berubah. Dengan 8 soalan wajib jawab. Okey, wajib jawab semua soalan bahagian A. Manakala kita ada bahagian B dan kita panggil soalan esei. Pelajar suka panggil soalan esei. Okey? Ada 2 soalan
Ada 2 soalan tetapi pelajar perlu pilih 1 soalan sahaja. Okey, nanti saya akan pergi dengan lebih detail. Okey, 1 soalan ni maksudnya apa dia? Okey, setakat ni memang 1 soalan form 4 dan 1 lagi soalan daripada tingkatan 5. Cuma selagi soalan tak keluar, adakah soalan ke-9 soalan form 4 ataupun soalan ke-10 soalan tingkatan 5, kita akan tahu selepas beberapa tahun. Okey, dipahamkan bahawa berkemungkinan penggiliran soalan 9 dan 10 ni tidaklah ditentukan sama ada tingkatan 4 ataupun tingkatan 5. Walau bagaimanapun, pelajar boleh membuat pilihan ke atas soalan yang pelajar rasa lebih confident untuk jawab. Kat sini masih lagi ada pilihan. Cuma pada bahagian C, semua pelajar perlu bagi perhatian bahawa kertas 2 ni kan ada soalan wajib. Nampak ada soalan wajib. So kat sini kita fikir bahawa soalan ni mungkin menjadi soalan penentu kepada keputusan SPM 2021 nanti. Okey, SPM 2021 nanti sebab ada soalan wajib. Ada soalan wajib. Okey, bayangkan bayangkan kalau pelajar, saya bukan nak buat takut ni. Okey, nombor 11. Semua orang bagi perhatian kepada soalan wajib nombor 11. Kalau kamu tak dapat jawab soalan ni, tak boleh jawab, okey, bayangkan, maka kamu akan kehilangan 20 markah. So, keputusan peperiksaan SPM Physics, Biologi dan Kimia pada pandangan dia terletak pada soalan nombor 11. Jadi, marilah kita sama-sama membuat persediaan yang sepatutnya. Terutamanya soalan nombor 11. Okey, mungkin pelajar tertanya-tanya, apakah soalan nombor 11 ni diambil daripada tingkatan 4 ke tingkatan 5? So jawapan dia boleh jadi daripada tingkatan 5 atau tingkatan 4. So kita tak tahu lagi. Okey. Dia bebas. Mungkin 2021 soalan 11 adalah form 5. Mungkin tahun depan soalan dia form 5 lagi. Mungkin 2023 soalan form 4. Okey, mungkin 2024 soalan form 5 balik. Contoh saja. So dia tak ada ketetapan. Okey, tak ada ketetapan bermaksud apa-apa soalan daripada mana-mana tingkatan boleh disoal dalam soalan nombor 11. Okey, ini soalan yang perlu diberi perhatian. Saya takut. Honestly cakap, frankly speaking, memang saya takut kepada soalan nombor 11. Tapi kalau pelajar buat persediaan tak takut, okey, good. Alhamdulillah. Okey. So semua orang bagi perhatian sebab kertas 2 ni adalah komponen soalan yang akan menyumbang markah paling besar iaitu 100 markah. Okey, konstruk yang akan ditanya mengingat, memahami, mengaplikasi, okey, dan menganalisis. Okey, dua konstruk lagi iaitu menilai dan mencipta. Okey, akan berada dekat soalan bahagian B dan bahagian C. Serta bahagian A. Secara struktur. So dia ada dekat nombor 7, nombor 8, nombor 9, nombor 10 dan nombor 11. Okey. So sila bagi perhatian, nanti boleh bincang dengan guru-guru untuk membiasakan diri. Mungkin guru-guru akan bekalkan soalan-soalan yang berkenaan. Okey, malam ni kita berkenalan dahulu. Okey, masa menjawab adalah 2 jam 30 minit. Sama seperti KBSM. Okey, sama sahaja. Okey, perubahan dia ialah pada agihan markah. Nanti kita akan tengok. Okey, pada tahun ini juga, buat pertama kalinya, kertas 3 kita adalah bersifat ataupun berbentuk ujian amali. Okey, selepas hampir 21 tahun
Okey, ujian amali ni dikembalikan dalam sistem peperiksaan Malaysia selepas dia ditamatkan lebih kurang kalau tak silap pada tahun 2000. Pada tahun 2000 kita ada kertas 3 yang dimulakan dengan PK. Okey, lepas tu PKS. Okey, sekarang mulai 2021 selepas 20 tahun kita akan mulakan balik ujian amali. Okey, so semua guru dan pelajar akan memberi perhatian kepada aktiviti amali, insya-Allah jika kita ada peluang dan kesempatan untuk kembali belajar di sekolah. Okey? Okey, dia merupakan soalan item berstruktur. Pelajar jangan takut. Walaupun pelajar kena buat amali, tapi jawapan pelajar bergantung kepada soalan berstruktur. Seperti soalan bahagian A. Dia akan tanya, pelajar jawab. Okey? Lepas tu daripada data, pelajar perlu buat graf dan sebagainya. Okey? So tak nak fokus kepada kertas 3. Okey? So kenapa ada 3 item? Sebab kertas 3 ni dijalankan serentak untuk ketiga-tiga subjek. Maksudnya fizik, kimia dan juga biologi ni dijalankan serentak. Okey? Dengan 15 markah bagi setiap item. Maksudnya markah yang akan disumbangkan oleh kertas 3 dalam kertas fizik adalah 15 markah sahaja. So 15 markah lagi akan pergi dekat kertas kimia dan 15 markah lagi akan pergi dekat kertas biologi. Okey? Apakah ujian ataupun apakah konstruk yang akan ditanya? Semua kemahiran proses sains. Okey? Kita mempersembahkan data, membuat graf, okey, melakar graf, okey, mengenal pasti pemboleh ubah, berkomunikasi dengan data, okey, berkomunikasi dengan nombor. Nanti semua pelajar perlu tengok. Okey, kalau nak dapatkan gambaran semua ni, konstruk ni, okey, semua konstruk-konstruk ni untuk pelajar fahami, secadangkan search dekat internet. Yang pertama DKSP, okey, DKSP. Yang kedua buku format. Buku format. Sekarang ni kita berada dalam zon apa? Belajar dari rumah. Jadi kita boleh buat search online. Okey, secadangkan semua orang membuat search online dan melihat kepada DSKP dan buku format. Buku format ni maksudnya buku format KSSM 2021. Memang ada dalam online. Tolong download, search, download dan buat sedikit bacaan untuk mendapatkan apakah yang dimaksudkan dengan konstruk ataupun apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta dan juga kemahiran proses sains. Okey, ingat, kita perlu membuat persediaan sebab kita adalah calon pertama bagi SPM KSSM 2021. Okey? Okey, masa untuk menjawab adalah 5 minit. Okey, untuk sesi merancang. Maksudnya kamu tengok soalan dan mula merancang. Okey, buat draft kepada eksperimen yang akan dijalankan. Eksperimen ni akan dibantu dengan soalan. Kemudian kamu akan diminta menjalankan eksperimen serta menjawab soalan dalam tempoh masa 40 minit. InsyaAllah sempat kita dah cuba. Okay, ada sekolah-sekolah yang telah mengalami ujian lari ataupun kita panggil run test. Okay, memang pelajar dapat jawab dalam masa tempoh 40 minit insyaAllah. Okay, kat sini kita kena bagi perhatian. Semua soalan SPM mesti mematuhi aras 5, 3 dan 2 pecahan dia, nisbah dia. Maksudnya apa dia? Kita akan ada 50% soalan aras rendah, 30% soalan aras sederhana dan 20% soalan aras tinggi. Jadi sewajarnya kita sebagai pelajar fizik ni kita boleh skor. Okay, sepatutnya kita mesti boleh mendapat markah 50%. Cuba kita nilai balik diri kita.
kalau markah kita di bawah 50%, maksudnya kita di bawah tahap penguasaan minimum sebab soalan dah janji 50% adalah soalan beraras rendah. Aras rendah. So markah kita ni kalau ikutlah tidak boleh lebih bawah daripada 50%. Okey, kemudian kita kena cari lagi beberapa markah lagi di aras sederhana. Dan aras tinggi ni fungsi dia adalah untuk pelajar-pelajar membezakan pelajar calon A+, A dan juga A tolak. Siapa yang berhasrat nak dapatkan grade A, dia mesti perlu memperolehi markah daripada bahagian aras tinggi. Baru dia boleh dapat okey, sedikit markah daripada aras sederhana boleh menjaminkan A- kan, sebab kita perlu dapatkan 70% minimum untuk grade A-. Okey, A tolak. Okey, sekarang kita pergi ke bahagian yang seterusnya. Okey, ini cikgu sudah share tadi. Okey, sudah highlight dia. Okey, mari kita perhatikan sedikit. Untuk kertas 1 kita akan apa dia? Soalan akan tanya dalam konteks mengingat. So kita kena banyak hafal Hafal. Mengingat. Kemudian kita kena faham. So separuh daripada soalan ni dah jumlah dia dah 30. So sorry 30 pula. Bukan 30%, 30 markah, 30 soalan. Lebih daripada separuh. Lebih daripada separuh. 30 soalan daripada 40 soalan adalah soalan menghafal dan memahami. So markah dia paling banyak. Okey, mesti ingat dan faham. Okey, barulah pergi ke aras yang tinggi lagi sedikit, iaitu aplikasi dan menganalisis. Ada 10 soalan. Okey. Okey, ni kita dah tengok tadi 8 soalan objektif, 2 soalan esei yang boleh dipilih pada bahagian B dan 1 soalan wajib pada bahagian C. Sama juga agihan markah dia. Okey, kita perasan lebih daripada separuh markah adalah pada aras rendah, iaitu mengingat, memahami dan mengaplikasi, dan selebihnya pada aras sederhana dan aras tinggi. Okey, yang membawa markah 100 markah. Dan kertas 3 kita ada 15 markah sahaja. Okey, so berapa jumlah markah? Jumlah markah yang kita akan skor. So kertas 1 kita ada 40 markah. Kertas 2 kita ada 100 markah. Dan kertas 3 kita ada 15 markah. So total dia adalah 155 markah. Okey. Yang kita perlu dapatkan, yang perlu dicapai. Okey, mari kita tengok. Kalau kita nak dapatkan grade A+, iaitu 90 markah ke atas, kan? Berapakah markah yang kita perlu dapat? So kita akan dapat X bahagi 155 daripada 100%. So kita akan dapat berapa X? X adalah apa dia? X adalah 100 darab 155. Berapa? Sorry. Cikgu ni khayal ni. Kejap. Okey, so kita akan dapat sama dengan 90. So kita akan dapat markah yang kita kena kejar adalah 90 kali 155 bahagi 100. Berapa? Berapakah markah yang sepatutnya kita perolehi kalau kita berhasrat untuk mendapatkan 90%? Iaitu berapa markah?
Semua pelajar boleh kira. Bahagi 100. So kita kena dapatkan sekurang-kurangnya 140 markah. Kat mana kita nak dapat 140 markah ni? Kalau kita target A+. Okey, kalau kita target sekurang-kurangnya A, iaitu A-, paling minimum adalah 70 markah. Okey, so kita akan buat kiraan yang sama. Okey. So kita akan dapat X adalah 70 kali 155 bahagi 100. So kita perlu dapatkan berapa markah pula untuk grade sekurang-kurangnya A-. So kita kena dapatkan 109 markah. So anak-anak kena bagi perhatian. Kalau soalan objektif, katakanlah kita salah 10. Kita ada 30. Kertas 2 daripada 100, katakanlah kita dapat 80. Dan kertas 3 ni daripada 15 markah kita dapat kita dah katalah kita dapat 12 markah, hilang 3. So berapa jumlah dia? 8, 9, 10, 11, 12. Barulah 122 markah. So kita tak cukup lagi untuk dapat A+. Tapi kita dah melepasi A-. Jadi sekurang-kurangnya kalau pelajar memang nak skor A+, dia mesti dapat 35. Kat sini dia dapat 85, katakan. Kat sini dia dapat full mark. Baru dia dapat berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 135. Pun tak cukup lagi. Nampak tak? Kamu dah penuh. Ni nak berapa lagi? So kena dapat 5 markah lagi. Nak dapat kat mana 5 markah lagi ni? Bayangkan. Okey? Bayangkan. So untuk dapat A+, memang kita mesti hampir perfect score. Hampir perfect score. Kalau boleh kita kena dapat 90 markah. So dah tambah 5 kat sini. Okey? Atau kita skor 40 markah. Kita dah dapat 140. Nampak tak? Nak dapat A+ ni, kita hampir perfect. Kita perlukan jawab markah yang hampir perfect. Kat sini dah full mark. Kat sini 90. Kat sini 40. Baru kita ada chances untuk dapat full mark. Okey? Okey, itu gambaran dia. Sekurang-kurangnya kita nampak apa yang perlu kita hadapi untuk skor. Okey. Kat sini saya nak tunjuk bahawa pecahan peratus. Semua pelajar kena bagi perhatian. Sebenarnya markah kita ni 64 markah, peratusan markah kita berada di kertas 2. 25.81% berada di kertas 1 dan kertas 3 kita hanya lebih kurang 10%. Jadi kita wajib memberi perhatian kepada kertas 2 dan kertas 1. So kertas 3 ni insya-Allah jika kita biasa buat amali dan mempunyai kemahiran proses sains yang baik, okey, so kita insya-Allah boleh dapat skor 15 markah. Okey. So kita nampaklah gambaran dekat mana yang kita perlu bagi perhatian. Okey. So dekat sini kita tengoklah. Ini dia panggil domain kognitif untuk mengukur kemahiran intelektual berdasarkan satu hierarki kognitif yang disusun daripada aras rendah ke aras tinggi. So kalau pelajar tengok apa penjelasan Sir tadi, bahawa kita soalan SPM ni telah digubal sedemikian rupa untuk membawa pemikiran kognitif pelajar daripada aras rendah kepada aras tinggi. Okey. Dengan
taksonomi Bloom ni, kemahiran kognitif ni bermula daripada mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Okey, mari kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan konstruk-konstruk ini. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Ini dia. So konstruk-konstruk fizik, contohnya apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran mengingat? Okey, selalu kita jumpa soalan akan tanya definisi. Apakah yang dimaksudkan dengan momentum? Okey. Namakan prinsip ataupun hukum ataupun petua yang terlibat seperti situasi yang ditunjukkan dalam soalan. Okey. So, okey, satu tips saya nak bagi kat sini, salah satu cara yang kita boleh gunakan untuk menjawab adalah dengan merujuk senarai rumus. Sebenarnya senarai rumus yang disertakan dalam soalan ni akan memberikan kita idea untuk menjawab dengan baik. Okey, so semua orang tahu rumus. Okey, yang kamu panggil dia formula. Okey, tapi saya lebih suka guna perkataan persamaan fizik. Persamaan. Equation. Dalam bahasa Inggeris kita panggil equation. Okey, contoh. Kita ada momentum. Momentum adalah sama dengan hasil darat jisim dengan hal laju. Okey, selain daripada kita boleh gunakan dia sebagai sebagai kiraan. Okey, ramai pelajar fikir persamaan adalah untuk mengira. Menghitung kira ataupun hitung kita panggil. Tapi tahu tak persamaan ini sebenarnya muncul daripada satu eksperimen. Eksperimen ataupun amali yang kita kaji untuk mendapatkan hubungan antara pemboleh ubah. Pemboleh ubah. So, apa yang kita boleh dapat selain daripada kita hitung? Kita juga dapat bahawa momentum adalah berkadar terus dengan jisim. Nampak tak? Dan juga momentum adalah berkadar terus dengan hal laju. So, kalau kita nak buat definisi, definisi kita boleh gunakan bahawa momentum adalah hasil darab jisim dengan hal laju. Nampak tak? So kita boleh gunakan dia untuk mendapatkan idea bagi takrifan. Walaupun bukan semua definisi boleh ditakrifkan daripada persamaan, tapi sekurang-kurangnya kita boleh rujuk kepada persamaan untuk mendapatkan idea untuk menjawab. Okey, ini kita panggil kemahiran mengingat. Memang kita kena ingat persamaan ni, tak ada cara lain kena hafal. Takrifan pun kena ingat dan hafal. Okey, apakah konstruk yang kedua? Konstruk kedua kita panggil Ada gangguan ke? memberikan bacaan suhu kepada pesakit yang demam. Jadi kita kena huraikan, kita kena terangkan. So kita hanya dapat terang kalau kita memahami prinsip dan prinsip kerja termometer contohnya, ataupun menerangkan suatu fenomena. Bagaimanakah suatu keadaan gema boleh berlaku, gema ataupun kita panggil echo. Ini apa dia? Dia konsep apa? Dia konsep pantulan gelombang. Merupakan konsep pantulan gelombang. Okay, so kita kena explain lah. Jelaskan apakah pantulan gelombang yang kita nak jelaskan untuk penghasilan gema. Hello, ya. Okey, beres.
Okey, minta maaf Okey, saya dapat info. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Sorry. Okey. So untuk menerangkan satu fenomena, explain how the phenomena occurs. Untuk contohnya pantulan gelombang ni, kan? How echo is produced due to the refraction ataupun reflection of waves. Contohnya soalan. So lagi dia akan tanya apa? Membuat jangkaan. What is your prediction? If contoh apa dia? The frequency of the wave is increases. So pelajar kena apa? Faham bahawa kita akan ada satu persamaan gelombang V equals to F lambda contohnya, kan? So kita pelajar kena tahu bahawa jika lambda ataupun jika laju suatu gelombang itu adalah constant, jadi apakah kaitan antara F dengan lambda? So F dan lambda adalah inversely proportional, berkadar songsang. Jika kita naikkan frekuensi, maka lambda bagi gelombang tersebut akan berkurang. Itu contohnya kita dapat buat explanation, membuat jangkaan. Semuanya di dalam konstruk memahami. So memang betul lah. Kita kena faham persamaan tu. We have to understand the equation well, baru kita boleh jawab. Membuat jangkaan terhadap sesuatu perubahan kuantiti fizik. So kita kena mampu untuk menyatakan sebab. Ini contohlah, contoh beberapa soalan dalam kategori memahami, understanding. So kita pergi kepada apakah yang dimaksudkan dengan konstruk mengaplikasi. Mengaplikasi ni pelajar suka, sebab pelajar fikir soalan SPM ni, kalau dulu-dululah zaman saya belajar sendiri, selalu kita fikir persamaan yang kita hafal ni, equation yang kita hafal ni, kita nak guna dia untuk calculation saja. Kita fikir untuk calculation, untuk kira saja. Tak. Sebenarnya tak. Sebab aplikasi ni betul, untuk kira ni memang ada. So untuk kira ni kita panggil apa dia? Kita dapat mengaplikasikan persamaan ni. Kita apply equation ni untuk menghasilkan satu kiraan kualitatif. Kuantitatif. Ni untuk kira. Ni untuk kira. Kalau kualitatif ni mungkin dia minta kita draw. Untuk kita label. Kita lukis draw direction. Draw direction dengan guna apa dia? Arrow. Contohnya. So dia boleh kita anggap sebagai aplikasi juga. Kita anggap soalan tu soalan mengaplikasi. Selalunya yang kira-kira ni kita ada bentuk aplikasi kuantitatif. Tapi ramai pelajar mungkin tak beri perhatian kepada soalan yang bersifat kualitatif. Kualitatif ni maksudnya quality. Kita bagi label, dia minta label, draw direction. Apa kesan? Kita boleh bagikan raja, menanda arah dan sebagainya. Itu adalah konstruk yang ketiga. So kita dah ada konstruk paling rendah iaitu mengingat, remembering, ataupun kita panggil apa? Lepas tu kita ada understanding, memahami. Sekarang kita ada application, apply, dan seterusnya kita nak pergi kepada 3 lagi konstruk. Dan makin naik konstruk ni kepada analyzing. Boleh menganalisis. Menganalisis ni contoh dia apa dia? Selalu kita panggil apa dia? Kita buat banding beza. Kita buat perbandingan, banding beza. Ini bahagian yang pelajar paling sukalah. Saya rasa walaupun dia aras tinggi, tapi pelajar boleh skor. Siapa yang biasa buat soalan, memang soalan ni akan ada. Soalan bandingkan. Lepas ni kita akan tengok insya-Allah. Merujuk kepada 2 situasi. Kita kena buat pemerhatian.
observation, kita kena observe, and then kita akan buat differentiation, okay, perbandingan. Kita kena differentiate. Okay, perbandingan ni termasuklah apa dia? Perbandingan. Okay, beza ni maksudnya kita cari perbezaan dan juga persamaan. Soalan boleh tanya, mungkin dalam rajah tu hanya perbezaan saja wujud atau mungkin perbezaan dan persamaan. Okay, similarities dengan differentiation. Okay, kita kena cari perbezaan dia. Okay, so kemudian bila kita dah buat ni, kita kena nyatakan hubungan. What is the relation? Relate. We have to relate. Di antara pemboleh ubah tu. Okey, apakah pemboleh ubah yang kita nampak dalam soalan tu, kita kena relate. Contohnya kita panggil apa dia? A increase. Okey, B increase contoh dia. So ni kita panggil apa dia? Relate. Membuat hubungan, okey, di antara pemboleh ubah yang dinyatakan dalam soalan. Okey. Last kali kita boleh contohnya menyatakan konsep. Apakah konsep fizik yang terlibat? Okey, prinsip Pascal. Okey, kita ada Archimedes principle. Okey, principle of conservation of momentum. Okey, prinsip keabadian momentum dan sebagainya. So itu adalah soalan menganalisis. Okey, now kita nak pergi kepada konstruk yang kelima, iaitu kemahiran menilai. Apakah soalan-soalan yang boleh dimasukkan dalam kategori menilai? Okey. Ni soalan kita nak pergi dekat soalan nombor 7 lah. Nombor 7. Okey, kalau soalan struktur dia ada dekat soalan nombor 7. Kalau dekat soalan esei, okey, bahagian B. Dekat soalan nombor 9 dan nombor 10. So ada dua bahagian, dia duduk dekat struktur bahagian A di nombor 7 dan bahagian B dekat esei pada nombor 9 dan nombor 10. Okey, so apa soalan dia? So kita kena membuat pilihan, mengkaji, sebab ni menilai ni kita kena justify, kita kena justify, kita kena kaji kriteria-kriteria tertentu yang diberi. Selalunya soalan aspek. Ada ciri-ciri, karakteristik. Okay, what is the aspect yang kita nak choose, kita nak pilih. Okay, so kita kena membuat penilaian and then kita kena membuat pemilihan. So selalu cadangan jawapan dia apa dia? Kita jawab dia dalam bentuk table. Okay, so ciri, aspek dan juga penerangan. Okay, explanation. Explanation. Okay, so kita jawab dalam bentuk ni. Okay, so kita nak pilih ciri apa terbaik. Lepas tu kita kena buat explanation. Penerangan apakah justifikasi yang kita kena buat dalam memilih ciri tersebut. Okay, so kita dah tahu soalan menilai, dan akhir sekali bahagian yang paling atas dalam taksonomi Bloom tu adalah soalan yang membentuk kita mengubah suai. Selalunya pelajar ataupun cikgu akan cakap kita perlu membuat pengubahsuaian, okey, membuat ubah suai. Okey, modification. Kita nak buat modify ataupun modification. Ini soalan yang berbentuk mereka cipta. So kita kena ubah suai. Okey, selalunya dia dah bagi aspek. Okey, ada selalunya soalan ni akan duduk dekat soalan nombor 8. Nombor 8 bahagian A dan juga nombor 11. Okey, iaitu di bahagian C yang merupakan soalan wajib. Wajib jawab ni adalah soalan yang melibatkan pengubahsuaian. Okey, mengubah suai alat mereka bentuk berdasarkan beberapa aspek yang dicadangkan untuk menjadi lebih baik. Okey, sama juga kita akan cadangkan dalam bentuk aspek, okey, dan juga explanation. Apakah explanation kita? Okey, untuk kita jawab.
Okey. Yang ciri yang kita nak ubah suai tu. Okey, kenapa kita pilih ciri-ciri ni dan kita kena justify. Okey, reason dia. Okey, reason. Selalunya kita sebut reasons pun tak apa. Okey, explanation ataupun reasons. Okey. So kita nak pergi lagi. Ini adalah gambaran okey, kertas muka hadapan muka hadapan kertas soalan kita. Okey, cuba beri perhatian kepada markah yang disediakan. Markah yang disediakan yang kita kena skor. Okey, untuk soalan fizik mulai tahun KSSM 2021 ni kita akan bermula dengan soalan 1 4 markah, soalan 2 5 markah, soalan 3 6 markah, kemudian mulai soalan 4 sampailah soalan 8. Okey, dia akan mempunyai 9 markah. Soalan esei dalam bahagian B kita ada 20 markah untuk kita buat pilihan. Okey, pilihan, dan soalan 20 ni markah daripada soalan nombor 11 bahagian C adalah wajib, compulsory. Okay, we have to answer it. By hook or by crook kena jawab soalan bahagian C ni. So tak ada pilihan. Okay, semua orang nampak perubahan yang ketara yang ketara. So kalau kita buat perbandingan dengan soalan lama, sebab kita nak buat ulang kaji kan. So kita nak buat ulang kaji, kita boleh gunakan ulang kaji SPM kan, yang 20-20 ke bawah. Yang lama-lama tu kita boleh apa dia soalan dia, bentuk soalan dia apa, kita kena pastikan pengagihan markah dia ni dah tak sama. So format dah berubah. Okey. Tapi kita boleh ulang kaji daripada segi konten dia. Isi soalan, konten soalan boleh guna dengan konsep fizik yang ditanya. Okey. Konsep fizik ni kita boleh pakai. Tetapi format tak boleh pakai. Format dah berubah. Okey. So kena bagi perhatian Okey. Kita nak pergi lagi. Okey, kita ada lebih kurang pukul berapa Cikgu Carrie kita ni? Sorry. Pukul 10 Okey, sorry, pukul 10 Cikgu Yi. Okey, baik. Moderator dah. Terima kasih Cikgu Kemar. Okey, moderator boleh cakap dah. Okey, boleh. Terima kasih. Okey, ada lagi setengah jam ni kita cuba dapatkan gambaran. Okey, ni contoh kepada soalan muka surat kedua selalunya soalan muka surat kedua yang akan menyenaraikan semua persamaan yang boleh digunakan. Okey, ni sebagai contoh saja. Dalam kertas cikgu ni ada 40 soalan, ada 40 persamaan. Persamaan fizik ni ada 40. Kita ada 40 equation yang diberi. Banyak ni. Okey, kalau pelajar perasan, okey, banyaknya dekat bab 3. Okey, banyak dekat bab 3. Gravitational kita ada dekat gravitation, dekat kegravitian kita ada banyak persamaan. Okey. Yang ni dua ni kita boleh pakai dia dalam gelombang, dalam waves, dan mungkin juga dalam teori kuantum. Okey, teori kuantum. Dan juga kita tak belajar lagi dalam radioaktif. Radioaktif. Okey. Ni semua ni kita akan pakai dia. Okey, so pelajar bolehlah memerhatikan persamaan-persamaan ni, okey, untuk memudahkan kita membuat kiraan. Apa dia tadi? Kita ada soalan yang bersifat analisis kualitatif, kualitatif kira, dan juga analisis kalau kira kuantitatif. Kuantitatif ni kira, yang ni kita boleh dapatkan contoh apa? Apa contoh kualitatif ni?
daripada persamaan. Apakah yang mempengaruhi pecutan memusat? Centripetal acceleration. Okey, centripetal acceleration semua kita tahu adalah V squared over R. Jadi kita akan dapati apa dia? Pecutan memusat adalah berkadar terus dengan laju terminal velocity squared, dan juga pecutan memusat adalah berkadar songsang dengan jarak di antara objek tu dengan pusat graviti yang bertindak. Okey. So dia akan memberitahu kita secara kualitatif. Kita boleh membuat analisis secara kualitatif. Apakah faktor-faktor ataupun apakah pemboleh ubah yang akan mempengaruhi pecutan memusat? Contoh saja. Selain daripada kita nak kira-kira nilai. Itu kepentingan persamaan. Persamaan ni banyak guna dia. Contoh, apakah hubungan di antara F sama dengan MA ni, apa yang kita boleh dapat daripada dia? So kita akan dapat F berkadar terus dengan acceleration, sebaliknya kita akan dapati apa? Jisim objek adalah berkadar songsang, inversely proportional to dia acceleration. Okay? Objek tu, pecutan dia adalah akan berkurang jika jisim objek tersebut adalah bertambah. So ini kita boleh gunakan persamaan ni sebagai satu apa dia? Kualitatif analysis. Analyzing, okay? Analyzing, okay? Kita nak menganalisis dia secara kualitatif. Apa punca kepada pengurangan pecutan? Contoh sahaja soalan Okay, so kita kena bagi perhatian juga. Bukan muka surat 2 ni kita guna dia jika kita nak mengira sahaja. So dia boleh memberi banyak idea. Okay? Boleh memberi banyak idea. Okay, so beri perhatian juga kepada muka surat kedua. Memang kita letak dia dekat muka surat kedua. Okay, mari kita tengok. Okay, dalam sisa masa 30 minit ni. Okay, ni contoh-contoh. Okay, nampak tak se-highlight dekat sini? Se-highlight dia adalah dekat soalan 1 hingga 4. So bentuk soalan dia lebih kurang macam ni. So apa nampak tak dia tanya? Berapakah? Berapakah? Awal-awal ni dia tanya berapakah skala terkecil? Smallest scale division. Okay, so smallest scale division kita kena tahu bahawa ini yang kita panggil smallest scale division ni. Yang kecil-kecil ni kan. So smallest dia adalah apa dia? Kita tengok nilai 1 bahagi 10. So kita akan dapat 0.1 volt. So ini kita kena tahu. Ingat. Ingatlah, kalau tahu ni ingatlah maksudnya. Kita kena tahu dan ingat. Okey. Lepas tu kita kena faham dan tahu. Okey, berapa bacaan dia? So kita kena ambil ikut bacaan kat sini. So kita kena 2.1 volt. Okey. Saya nak tekankan sedikit kat sini bahawa nilai volt ni adalah penting. Nilai unit volt ni. So bagi perhatian kepada unit jawapan. Dia adalah wajib. Wajib. Kalau pelajar tu jawab 2.1. So jawapan ni mungkin akan salah. Okay, mungkin akan salah sebab kita nak tahu 2.1 ni nilainya apa. Nilainya apa. So 2.1 volt bacaan dia. Bukan 2.1 sahaja. So bagi perhatian kepada unit. Ini masalah yang paling banyak pelajar buat, iaitu tidak menulis unit kepada jawapan masing-masing. So dalam fizik ni kita tak nak belajar pandai kira. Okay? Pandai kira memang satu hal. Kita nak pandai kira. Tetapi kita kena tanya, kita kira apa? So kita kira apa ni akan terjawab dalam unit. So kita akan tahu pelajar tu kira apa sebab dia ada sertakan unit.
Barulah betul dua-dua. Okey. So bagi perhatian kepada unit. Okey. So kat sini contoh soalan dia akan tanya. Ni pun kita kena faham. Ni soalan B ni faham. Okey, adalah soalan faham, understanding. So dia kata satu ralat lazimnya berlaku pada sebuah voltmeter. So ralat ni nak fokus kepada apa? So pelajar kena faham. Ralat pada alat. Okey, so ralat pada alat pelajar kena faham, kita panggil dia ralat rawak. Ataupun random errors. Okay, random errors. Sorry, random errors. Sorry. Kalau ralat pada seni banyak fikir ni. Okey. Ramai pelajar akan jawab ralat rawak. Ralat ada dua, iaitu ralat rawak. Okey, maafkan saya, ataupun kita panggil random errors. Dan satu lagi kita ada ralat sistematik. Ralat sistematik. Okey, ni selalunya pada alat. Yang ni selalunya pada apa dia? Pada pelaku atau persekitaran. So sebab soalan tanya ni pada sebuah voltmeter. Jadi kita kena jawab ralat dia adalah ralat sistematik. So apakah mungkin jawapan ralat sistematik ni kita terima? Apakah contoh ataupun jenis ralat sistematik? Kita panggil dia apa dia? Ralat sifar. Zero error. Okay. Zero error. So jawapan dia adalah ralat sistematik ataupun zero error. So siapa jawab ralat rawak ni salah. So soalan ni kita kena pastikan tu. Ralat ni soalan nak refer pada alat. Okay, refer pada alat. So bila refer pada alat, dia adalah ralat sistematik. Bukan ralat rawak. Ataupun mungkin pelajar akan bagi tahu, pelajar jawab apa dia? Contohnya pelajar jawab ralat parallax. So jawapan ralat parallax ni salah. Okey, sebab ralat parallax merujuk kepada ralat rawak dan merupakan ralat yang dilakukan oleh pelaku. So sebab soalan tanya pada sebuah voltmeter. So kita kena faham lah, kita kena faham soalan. Okey, bukan cepat jawab. Bukan kita cepat jawab. Okey, cepat nak jawab, bukan. Kita kena faham soalan dulu. Okey, contoh lagi, kita kena tahu apa dia? Kita kena faham juga kat sini. Ini contoh soalan faham. Apa yang kita kena faham dan tahu? Ialah apa dia? Potential difference ni, to measure potential difference ni, iaitu kita kena ukur dia menggunakan voltmeter kan. Alat ni nama dia voltmeter. So kita kena tahu bahawa voltmeter ni dalam litar dia mesti disambung secara parallel. Disambung secara selari. So yang mana menunjukkan dia disambung secara selari? So gambar rajah ni. Ini jawapan dia. So ni masih lagi kategori faham. So soalan 1 sampai soalan nombor 4, okey, dia akan dinominasi oleh aras 1, aras 2 dan aras 3. So kita tengok lagi soalan, kita nak pergi lagi contoh. Ini soalan yang ada berapa markah? 2, 4, 5. 5 markah. Soalan nombor 1 sampai 4. Kita tak pasti soalan nombor berapa kan. Kalau 5 markah tadi kita setuju dekat soalan nombor yang kedua. Okey, soalan 5 markah adalah soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 ni pasal apa? Okey, so dia konstruk dia adalah konstruk tahu, mengingat, ingat. Ni ingat. Apakah yang daya memusat dikenakan
ke atas tukul besi disebabkan oleh apa dia? Daya memusat. Daya memusat ni ialah ni lah. Ni daya memusat. Okey, so daya memusat ni sama dengan apa? Apakah punca kepada objek ni mengalami daya memusat? So tegangan kabel besi dan tangan. Disebabkan oleh tegangan besi dan juga tangan dia stretch. Tension of the iron and the stretch of hand. Okay. Tegangan tangan dan kabel tu akan produce daya memusat. Okay. So kita tengok lagi contoh soalan dia lagi. Okay. Ialah pada bahagian hitung. Sekarang dia dah masuk hitung. Kalau dia hitung calculate ni maksudnya apa dia? Tadi apa dia? Analisis. Soalan analisis dah ada. Okey. Tapi analisis ni secara kuantitatif. Kira-kira ni kuantitatif. Kira Okey. So kat bawah ni pula dia kata by your understanding explain a factor that affect the period. Explain. Bila explain kita kena analisis secara kualitatif. Secara kualitatif. So kita kena tahulah. FC adalah mv squared over R. So apa yang mempengaruhi period? Ataupun kita tengok dekat mana? Kita tahu dah dalam bulatan membulat ni kita ada apa dia? Okey, ni sebab dia tanya pasal period. Jadi kita kena tahu lagi apa dia? Hukum Kepler ketiga. Hukum Kepler 3. Okey, yang mengatakan tempoh kuasa 2 adalah berkadar terus dengan jarak kuasa 3. Okey, jadi apakah yang yang menentukan ataupun faktor yang memberi kesan kepada tempoh? Jadi jawapan dia adalah jarak. Tapi sebab soalan ni merujuk kepada situasi dalam gambar rajah, so kita boleh terima banyak bentuk soalan. Okey, kita terima saja jawapan pelajar. Contohnya pelajar tulis T squared berkadar terus dengan R kuasa 3. Okey, ni kita terima. Okey, lagi elok kita panggil apa dia? Kita jawab terus faktor jarak. Jarak di antara tukul besi dengan pusat bulatan. Okey, pusat bulatan tu apa dia? Iaitu badan atlet. Badan atlet. So ni perlukan satu analisis kualitatif. Okey, daripada mana kita dapat analisis kualitatif ni? Daripada rajah, tapi dengan pemahaman kita kepada hukum Kepler yang ketiga. So kita nampak tak? Dia faktor dia ni kualitatif lah. Kita buat analyze bahawa apa punca kepada ataupun apa faktor, apa hubungan yang dikaitkan dengan tempoh. So ini adalah bentuk soalan. Ini baru soalan nombor 2. Bayangkan soalan nombor 2 dah ada analisis. Okay, kira-kira dan juga analisis kualitatif. Okey, kita mari tengok soalan yang pada bahagian atas. Okey. Ini yang nampak tak? Soalan yang nombor 5 dengan nombor 6. So soalan nombor 5 dengan soalan nombor 6 ni, okey, kita dah ada soalan menganalisis. Okey, menganalisis. Tadi aplikasi kan? Aplikasi kualitatif, aplikasi kuantitatif. Sekarang kita ada soalan analisis. Nampak? Dia buat perbandingan. Pelajar kena menganalisis antara dua situasi. Okey? Pelajar kena jawab. Yang ini selalunya pelajar boleh jawab dengan baik. Macam saya cakap. Okey? Soalan nombor 5
Soalan 5 dan soalan nombor 6 ni selalunya pelajar tak boleh jawab dengan baik. Kita gelar dia sebagai lubuk markah. Okey, pelajar confident jawab. Kenapa confident? Sebab dia ada soalan bandingkan. Bandingkan. Okey, sekurang-kurangnya ada 3 soalan banding. 3 soalan banding ni kalau tak boleh jawab lagi tak tahulah nak kata. Okey, tapi untuk jawab banding ni pelajar kena buat analisis. Analisis, kena buat analisis. Okey. Analisis dah, tengok dah. Okey, kat sini apa dia? Kita panggil air laut. Air laut, sea water, sama. Sini pun air laut, rajah dia. So kat sini tak ada beban, kat sini ada beban. So kat sini nampak tak? Tenggelam sikit. Kat sini dia tenggelam banyak. So kita kena buat pemerhatian dulu. Observation. Kita kena buat observation untuk kita buat analisis. Okey, analisis. Nampak? Okey, so kita bolehlah membuat perbandingan. Okey, lepas tu nampak? Kita namakan satu kuantiti fizik. Contoh soalan. So kita hubung kaitkan. Nak dah buat analisis, kita kena buat penyataan relationship. Relate. Kita nak relatekan dia. Okey, macam mana nak relatekan dia? Dan namakan prinsip fizik yang terlibat. Okey, ni contoh soalan yang nombor 5 dengan nombor 6. Okey, dengan cepatnya 10 minit yang terakhir ni, okey, sebab kita dah kata soalan aras tinggi ni, okey, soalan aras tinggi kita akan berada dekat soalan nombor 7 yang sama dengan sifat dia dekat soalan nombor 9 dan nombor 10. Okey? Manakala kita ada soalan nombor 8 yang sama sifatnya dengan soalan nombor 11. Okey, so nombor 7 dengan nombor 7, 9 dan 10 ni kita masukkan dia dalam kategori apa? Okey, kita masukkan dia dalam kategori dalam kategori apa? Menilai. Okey, membuat penilaian. Menilai. Yang ni kita mereka cipta. Ni modification. Yang ni kita membuat apa? Pilihan, justify. Kita buat pilihan, pilihan, membuat pilihan. Justify pilihan kita. Kenapa kita kena pilih? Okey, so nombor 7 ni dia kita tengok, mari kita tengok nombor 7 soalan mula-mula. Dekat mana yang kita panggil soalan menilai? Ni. Okey, nampak tak? Okey, kita kena pilih bab yang kita inginkan. Bergantung kepada situasi soalan. So kita kena justify kenapa kita nak pilih bab ni. Apa ciri-ciri terbaik bagi mentol yang kita nak gunakan dalam situasi mengeram telur tu. Okey. For the incubator purposes, kita nak pilih bab, which characteristic of bab yang kita nak. Okey, so idea kita kat situ apa dia? Idea kita nak bab yang produce heat. Bab tu mesti produce heat. Sebab cahaya tak penting. Cahaya tak penting. Sebab anak ayam tak nak cahaya. Tapi anak ayam perlukan heat. Jadi kita kena pilih ciri bab yang boleh produce heat. Sebab kita nak gunakan dia dalam incubator. Sebab kita nak eram dia. Nak eram telur. Nak eram telur. So telur tak perlu cahaya.
Telur nak hit. Okay, so kat sinilah kita kena buat analisis. Kita kena buat penilaian. Penilaian kita terhadap jenis bahan. Okay. Lepas tu, apakah struktur filament wire dia dan juga kecekapan mentol. So kita kena membuat penilaian. Dan kita justify. So cadangan, kalau untuk soalan struktur dia dah bagi ruang. Okay, ruang untuk kita jawab. Okay, apakah jenis bahan filament yang kita nak gunakan? Okay, kita jawab jenis daripada situ. Apa dia? So reason dia apa? Okay. Saya tak nak, bukan teknik menjawab, saya nak bagi tahu apa bentuk soalan. Okay, bentuk soalan ni. Okay, ini kita panggil penilaian. Sebab kita nak pilih. Kenapa kita pilih? Kita kena bagi reason dia. Okay, kemudian contoh, okay, nombor 7 ni, contoh dia sama dengan nombor 9 dan nombor 10. Okay, tengok. Sekarang dalam esei pula, kita kena buat penilaian juga. Untuk memilih, contoh dalam soalan ni adalah apakah struktur ciri-ciri bagi satu empangan. Okey, so dia ada dah bagi pilihan. Okey, kita kena highlightkan ciri, bukan explain empangan mana. Tak perlu. Kita kena membuat penilaian kepada ciri. Okey, bukan explain ni. Ni bukan, tak nak. Ni pelajar selalu salah ni. Okay, kita bukan nak pilih J, K, L, M ni bukan. Kita nak pelajar membuat penilaian terhadap ciri. Ni kita panggil aspek. Okay, aspek dia apa dia? Lepas tu pelajar kena buat explanation. Explanation dia apa dia? Penerangan dia apa? Kenapa kita pilih ciri tu? Okay, contoh, macam manakah bentuk ketinggian tembok? Kita nak tembok yang rendah ke kita nak tembok yang tinggi? So kita sebut tulis kat sini. Tembok tinggi. So ni ciri dia. So explanation dia kenapa? Dapat mengumpul air yang banyak. Contohnya. Kan? So ini penerangan dia. So kita kena buat analisis, menilai. Kita kena menilai dan memberi alasan. Okey, tu sama dengan soalan nombor 7. So nombor 7 sama dengan 9 dan 10. Okey, sekarang kita nak tengok bahagian yang terakhir adalah soalan nombor 8. Ataupun 8 ni sama dengan soalan nombor 11, iaitu mengubah suai, modify. Tengok, dia soalan akan bagi tayar. Okey, tayar ni katanya, contoh ya, tayar ni tak sesuai untuk apa dia? Mengangkut barang berat dalam jarak jauh. Tidak dapat digunakan untuk perjalanan jauh sebab dia hanya sesuai untuk perjalanan singkat. So apa idea dia kat sini? Idea dia kat sini adalah sebab tekanan dia dah tinggi sangat. Bila tekanan dia tinggi, bila kita jalan jauh, kan? Tayar ni akan jadi panas. Bila jadi panas, suhu dia akan meningkat. Bila suhu meningkat, pressure angin dalam tayar ni, ada angin, gas, kan? Gas dalam tayar ni pun akan meningkat. So mungkin akan menyebabkan tayar ni pecah. So apa pengubahsuaian kepada tayar untuk tayar ni boleh membawa beban yang berat dan juga berjalan jauh. So kita kena buat pengubahsuaian. Modification. Okey, sebab soalan ni adalah soalan struktur, so dia dah bagi dah. Dia dah bagi ciri-ciri yang kita kena buat pengubahsuaian. Okey, contoh ketebalan tayar dan luas permukaan tayar. So kita kena
membuat penilaian yang baik dan juga memberikan reason. Apakah ciri yang sesuai dan kenapa? Okey. So soalan ini bentuk dia sama dengan soalan nombor 11. Yang wajib kita jawab. Contoh kat sini soalan tentang konsep buoyant force. Okey, buoyant force ataupun daya apungan. Okey, dalam daya apungan ni apa pengubahsuaian yang kita kena buat? Contohnya belon udara panas. Okey, belon udara panas ni pengubahsuaian yang dia nak adalah bukan pada belon udara panas tapi belon kaji cuaca. Nampak tak? Soalan dia ni ada 10 markah. Okey, inilah bahagian yang kita perlu buat pengubahsuaian. Okey, apa soalan ni nak? Okey, pengubahsuaian yang diperlukan apa dia? Supaya suggest and explain. Okey, cadang dan terangkan. Untuk belon kaji cuaca ni membawa satu beban iaitu radiosonde pada ketinggian yang tinggi, pada altitude yang tinggi dan pada satu tempoh masa yang cepat. Jadi apa idea yang kita nak ada? Satu, string dia dah bagi. Kemudian apakah ciri belon ni? Kita banyak fokus kepada ciri-ciri pada belon. Okey, ciri-ciri pada belon. So kita kena buatlah pengubahsuaian sebab dia ada bawa beban. Kerana dia ada bawa beban, maka dia perlukan daya tujah yang besar. Daya tujah yang tinggi. So apakah pengubahsuaian pada belon ni untuk dapatkan daya tujah yang besar? So kita kena rujuk pada persamaan buoyant force iaitu rho G V. Jadi mungkin kita kena tengok pada isi padu belon supaya kita boleh dapatkan volume of air displaced by balloon ni. So dia kena membuat isi padu udara tersesar lebih besar. Maka kita kena dapatkan balloon yang belon besar. Untuk dapatkan isi padu udara tersesar yang besar. Untuk dapatkan buoyant force yang besar. Lepas tu, untuk dapatkan buoyant force yang besar, sebab dia ada berat dekat bawah ni, ada berat. So kita kena dapatkan daya bersih ke atas lebih besar, maka kita nak dapatkan semua benda ringan. Barulah daya bersih ke atas adalah tinggi. Daya bersih ke atas. Sebab buoyant force ni akan lawan dengan berat. Jadi kita nak ringan ataupun kita panggil total weight low. Okay, total weight low. So untuk dapat total weight low, kita kena ada benda yang ringan lah ataupun density rendah. Kemudian sebab kita nak pergi tempat yang tinggi, belon ni akan berfungsi dengan pengubahsuaian dia, kita guna bahan dia. Bahan yang tahan lasak. Okey, kalis air. Kalis udara supaya udara yang ada dalam belon tidak keluar. Okey, kalis air supaya kalau ada hujan, hujan tidak menyebabkan belon ni jadi berat. Okey. Jangan masuk. Okey, jadi saya rasa setakat itu saja yang kita mampu kongsi untuk bentuk-bentuk soalan yang sama ataupun yang menghampiri format bagi soalan KSSM SPM 2021. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada Mr. Syed
daripada Sekolah SBPI Kuantan dan juga Puan Hajah Cik Romah daripada SM Sains Macang atas perkongsian apa yang saya tayangkan kat sini. Okey. Saya gunakan bahan dua-dua cikgu guru cemerlang fizik ni untuk berkongsi dengan anak-anak pelajar semua, dan soalan ni boleh dibincangkan dengan cikgu. Okey. Okey, bahan ni semua dah dapat, boleh gunakan, cikgu-cikgu boleh gunakan untuk perbincangan dengan pelajar-pelajar. Semoga semuanya mendapat manfaat dan kita semuanya akan dipermudahkan untuk menghadapi SPM 2021 dalam apa jua kekangan dan juga ketidakjangkaan kan situasi kita ni. Jadi saya akhiri perkongsian ilmu pada malam ini dengan walhamdulillah, Assalamualaikum dan selamat malam. Kalau cikgu serahkan pada kita punya Cikgu Carrie, moderator kita malam ni. Terima kasih Cikgu Carrie. Okey, terima kasih banyak Cikgu Amri. Daripada seawal 8.30 tadi kita dah berkongsi dengan Cikgu Amri. Perkongsian yang saya rasa cukup bermanfaat bagi pelajar-pelajar tahu bagaimana untuk menghadapi SPM yang bakal mendatang. Okey, perkara yang paling penting ialah pelajar sekarang ni sedang berusaha untuk menghabiskan silibus fizik masing-masing di sekolah bersama guru-guru mereka, tetapi kedapatan yang masih lagi kurang. Okey, bahagian part teknikal berkenalan dengan soalan ni. Okey, sebab kita nak masuk biasa ni kena ada senjata. So bila dah ada senjata, kita kena tahu apakah yang bakal kita hadapi. Okey. Ramai lagi pelajar yang ada dalam ni. Okey, Cikgu Akmal dah unmute-kan peserta. Kalau misalnya ada soalan yang saya boleh bukakan kepada pelajar-pelajar. Okey, ada yang nak bertanya soalan? Okey. Boleh unmute Cikgu, Okey, ada soalan tak? Ada soalan. Cikgu, ada tak bab yang saya perlu fokus sepenuhnya kerana ia susah sikit daripada yang lain? Okey. Saya serahkan kepada Cikgu Amri. Chung Jin pelajar daripada maybe sekolah Cina kot. Okey, sekolah jenis kebangsaan. Okey. Okey, Cikgu Amri teruskan. Okey, baik, terima kasih Chung atas pertanyaan tu. Okey, apa yang saya boleh katakan, sebenarnya kita untuk KSSM ni kita tak ada tumpuan ataupun pengkhususan kepada topik-topik. Sebab mengikut konsep soalan, semua soalan boleh ditanya. Cuma cabaran besar bagi pelajar-pelajar batch 2 SPM 2021 ni saya faham, iaitu terdapatnya beberapa topik baharu. Jadi sebab topik-topik yang lain memang telah sedia ada di dalam silibus lama KBSM. So bila kita ada silibus baru ni, cabaran paling besar, saya faham apa yang Chung rasakan, ialah memang Cikgu Amri boleh stop sharing sebab pelajar nak tengok wajah cikgu kot menerang, mungkin dah stop sharing lah. confident. Dah stop sharing. Saya kena buka kamera kot. Hidupkan kamera. Okey. Okey, Saya tak baik. ada pun suruh buka kamera. Okey, maksud maksud saya cabaran bagi pelajar-pelajar KSSM 2021 SPM ni ialah kita ada topik baru yang belum pernah ada dalam silibus lama. Jadi saya cadangkan kita boleh beri perhatian untuk memahami soalan daripada topik tersebut. Sebab kalau topik-topik lain memang ada banyak sumber rujukan, especially soalan dia. Kan, soalan-soalan tu memang boleh keluar ataupun telah keluar dalam SPM yang lama. Tapi topik baru ni belum pernah ditanya. Cabaran kita ialah dekat topik-topik baru. Contoh dekat gravitation. Dekat mana lagi? Dekat
quantum nanti. So ada topik-topik itu memang tak ada lagi soalan. So cadangan kita buatlah soalan bagi 2 topik baharu ni daripada mana-mana sumber pun tak apa. As long as kita pernah berhadapan dengan soalan tersebut. Boleh Chong Boleh faham. Okey, boleh faham. Terima kasih. Okey. Okey, ada soalan lagi sebab masa dah lebih 10 minit, takut ada yang dah mengganggu. Cikgu, saya ada soalan. Baik. Nurul ke? Nurul. Okey. Nurul Najwa. Cikgu, Okey. macam saya ada 2 soalan. Yang pertama, kita banyak yang meaning panjang-panjang kan. Contoh macam heat capacity, kita kena memorize kan. Ada apa-apa tips tak cikgu? Okey, minta Macam- maaf. Kalau saya jawab terus. Untuk definition memang tak ada tips ataupun tak ada kaedah. Especially definition yang kita tak boleh rujuk kepada persamaan. Contoh macam daya. Daya kita tak boleh jawab dari persamaan. Kalau kita jawab daya adalah hasil darat jisim dan pecutan. So dia salah. So macam daya memang kita kena jawab. Kita kena ingat dia adalah satu tindakan menarik ataupun menolak. Satu tindakan menarik atau menolak. Okey, contoh lain lagi. Contoh lain, kalau kita nak definisi yang tidak dapat dihuraikan daripada persamaan. Contoh, apakah yang dimaksudkan dengan kekenyalan? So memang tak ada cara kecuali pelajar memang kena ingat. So minta maaf lah sebab tu kategori soalan tu kita duduk di bawah mengingat ataupun kita panggil pengetahuan. Memang pelajar kena tahu dan ingat. Itulah cikgu Cikgu Nurul Najwa ni macam cikgu. Tak. Saya bukan cikgu. Pelajar. Okey, boleh Nurul Boleh. Cikgu, lagi satu. Saya nak tanya, saya pernah jumpa satu soalan. Dia tanya pasal modul operandi. Dia tu macam observation ataupun atau kita kena relate dengan something lain? Okey. Saya cikgu faham. Okey, saya faham. Maksudnya salah satu bentuk definisi adalah definisi secara operasi. Okey, untuk makluman, sebenarnya dalam fizik ni kita tak ada banyak bahagian yang merujuk kepada definisi secara operasi. Tapi ada, contoh macam kekenyalan tu. So kekenyalan, takrifan bagi kekenyalan tu sebenarnya takrifan dia adalah definisi secara operasi. Sebab kalau kita huraikan jawapan bagi kekenyalan ialah sifat bahan yang mana kemampuan bahan untuk kembali ke bentuk asal selepas daya yang dikenakan ke atasnya dialihkan. Nampak tak? Dia memang definisi secara operasi. Sebab tu ada persamaan yang tidak boleh dihuraikan dari persamaan. Kebanyakan jawapan kepada definisi itu adalah merujuk kepada definisi secara operasi. Ataupun mari kita tengok satu contoh lagi, apakah yang dimaksudkan dengan daya. Tekanan. Okey, tekanan, contoh jawapan yang paling baik bagi tekanan adalah daya per unit luas. Daya per unit luas. Jadi kita rujuk kepada persamaan P sama dengan F per A, tetapi pada masa yang sama daya yang bertindak ke atas seunit luas tu adalah definisi operasi. Nampak tak hubung kait definisi ni? Definisi selalunya markah dia satu je. Definisi markah dia satu sahaja, walaupun penjelasan dia pendek ataupun panjang, markah dia satu sahaja. Jarang kita akan jumpa definisi ataupun apakah maksud tekanan? 2 markah. Tak ada. Selalunya 1 markah sahaja. Okey, dia duduk di bahagian pengetahuan ataupun mengingat. Okey, boleh Nurul? Boleh cikgu, boleh. Baik. So dia tak ada pilihan lah. Memang susah dia sebab sama ada kita ingat atau tak ingat, panjang ke pendek, jawapan dia 1 markah sahaja. Tapi sayang kan kalau nak hilangkan 1 markah tu. Ya, ada lagi, kita mungkin buka satu lagi soalan. Pelajar sedang rancak bertanya, tapi kita buka kepada satu lagi soalan.
Okey. Rasanya tak adalah kot. Cikgu, saya perlu tahu tentang silibus daripada tingkatan 1 lagi kan. Yang contoh yang cikgu telah berikan tadi ialah Okey. Ralaf. Alat, ya. Alright. Cikgu faham. Okey, teruskan Cikgu Amri. Okey, Ini baik. memang Cikgu banyak, faham. ini memang banyak pelajar bertanya ni. Banyak Kita kelompokkan. soalan. Ya, faham. Okey. Okey, kalau ikut penataran yang dilakukan oleh pihak lembaga, okey, sebenarnya soalan SPM kita memang bergantung ataupun merujuk kepada DSKP. Sebab tu saya cakap tadi, kita rujuk pada DSKP, okey, dan juga buku teks. Dua rujukan utama kita adalah DSKP dan buku teks. Kalau dalam DSKP, okey, contohnya nampak macam apa yang kita tanya tadi merujuk kepada silibus tingkatan 1. Tetapi dalam topik elektrik, kita memang ada menggunakan voltmeter. Jadi secara tak langsung, bila penggunaan voltmeter tu ada, so pengetahuan asas kita kena tahulah penggunaan alat tu macam mana. Nampak tak? Dia ada kolerasi walaupun topik tu sebenarnya muncul di tingkatan 1, tapi dalam tingkatan 5 elektrik kita ada juga alat tu. So dia boleh jadi persoalan tu tidak fokus kepada topik tingkatan 1, tapi sebenarnya pengetahuan tu perlu ada untuk kita gunakan semasa tingkatan 5. Chong faham tak maksud saya? Boleh faham. Okey. So nak tak nak, memang soalan tu seolah-olah berasal daripada tingkatan 1. So nampak tak bentuk soalan sekarang? Okey. Kita punya sistem pendidikan ni telah bergerak ke arah hadapan, ya. Kita bukan nak undur ke belakang. Jadi walaupun kita katakan apa yang kita belajar di tingkatan 5 dan 4 ni terdapat dalam buku teks, pada pandangan sebahagiannya kita perlu tahu. Kita panggil pengetahuan sedia ada tu memang boleh ditanya. Tak salah tanya sebab alat tu ada juga dalam tingkatan 5 ataupun tingkatan 4. Jadi nak tak nak kita kena bersedia. Okey, gambaran jelas kita akan nampak hanya selepas beberapa tahun soalan KSSM ni berlangsung. Jadi at least kita dapat gambaran. Saya pun tak boleh bagi tahu yang 100%. Sebab semua orang tak tahu pun soalan sebenar bila. Macam mana, sorry. Okay. Thank you very much, Chung. Okey. Terima kasih cikgu. Baik, sama. Terima kasih kepada pelajar-pelajar yang bertanya. Okey, terima kasih juga pelajar-pelajar yang masih lagi setia, okey, dengan 353. Okey, yang keluar tadi mungkin ada hal masing-masing. Kelas kita memang sampai pukul 10, tetapi biasanya kita akan lewatkan sedikit bagi peluang kepada pelajar-pelajar yang bertanya. Okey. Jadi perkongsian malam ni daripada Cikgu Amri memang sharp. Okey, memang habis jam 10 tadi. Okey, kalau lewat pun mungkin 10-5 minit. Tetapi banyak dihabiskan untuk kita lewatkan bagi meraihkan pelajar-pelajar untuk bertanya. Dan soalan-soalan yang ditanya tu memang kena pada tempatnya. Okey, di mana ianya merupakan mungkin satu penyelesaian bagi keraguan yang ada pada diri pelajar dan juga mungkin di kalangan guru-guru. Jadi terima kasih kepada semua yang terlibat pada malam ini, okey, daripada grup JPN Kelantan, Majlis Guru Cemerlang Kelantan, host, moderator, okey, dan juga yang diraikan, yang dibudikan iaitu penceramah kita Cikgu Amri Cik Seman. Okey, jadi pada malam esok jangan lupa untuk tim Awan Ilmu Menengah Rendah, okey. Kamu boleh cek jadualnya pada bermula daripada malam ini, pagi esok, tengah hari ataupun petang untuk mendapat jadual-jadual bagi subjek-subjek yang akan dikuliahkan, okey, pada setiap malam. Sebenarnya untuk pengetahuan pelajar-pelajar, link yang sama akan digunakan. Jadi misalnya kalau misalnya lambat pun kamu akan tekan link yang sama. Link yang sama tetapi subjek berbeza-beza lah. Okay.
Jadi jangan lupa untuk follow kita punya ruangan chat. Jangan lupa untuk subscribe. Okey, jangan lupa sebarluaskan supaya kita dapat sama-sama manfaatkan platform yang kita ada sekarang, okey, di mana semuanya belajar melalui online. Okey. Saya dengan ini ada apa-apa yang Cikgu Nurul nak cakap dari kita punya host? Tak ada apa, cuma terima kasih kepada pelajar yang masuk. Jadi walaupun nampak remeh apa yang Cikgu Amri sampaikan, mungkin bagi awak tiada soalan yang dibincangkan dengan banyak, tapi sebenarnya kalau awak faham semua format yang telah disampaikan tadi, awak boleh menguasai untuk menjawab soalan-soalan fizik. Okey, kena faham dulu format, kena tahu dulu apa yang ditanya, baru kita boleh go through pada soalan. Jadi all the best untuk semua. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi. Terima kasih. Okey, jadi link video ni memang kita rekod, so kita akan kongsikan dekat Google, dekat Google Sheet, ataupun Google Form. Jadi so kamu boleh tengok dekat sana lah nanti. Okey, kita sama-sama manfaatkan perkongsian ini dengan sepenuhnya. So bila dah direkod, kamu boleh tengok banyak kali part mana yang bahagian penceramah kita dah explain tadi, yang dah dibincangkan tadi. Kalau tak faham, boleh tengok banyak kali, ulang banyak kali replay dan sebagainya. Okey, kita akhiri dengan mohon maaf atas kesilapan. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq. Okey, terima kasih semua. Jangan lupa support channel kita. Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. All the best. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Jangan lupa kelas esok. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih Cikgu Amri. Lewat sikit malam ni kita sampai 10:25. Okey, kalau buka lagi tu memang lagi ramai tu nak bertanya tu. Itulah. Tapi pertanyaan pun memang kena target lah. Memang persoalan memang orang ramai nak tanya. Ya.